Baiklah, selamat kembali ke channel Cikgu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Azliza. Okey, hari ini pendidikan moral KSSM tingkatan 5 akan diteruskan dengan unit yang ke-7 iaitu bertajuk Berperi Kemanusiaan Pemangkin Kesejahteraan Global. Buat kebutuhan murid-murid, kita masih lagi berada dalam bidang yang ke-6 iaitu jati diri moral. Okay, dalam unit ini, apa yang awak dapat ialah yang pertama, 6.31 awak kena menyenaraikan ciri berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang kedua, 6.3.2 awak kena menjelaskan dengan contoh perlakuan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. 6.3.3 perlu merumuskan kebaikan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. 6.3.4 mencerahkan kesan pengabaian sikap peri kemanusiaan demi kesejahteraan global. 6.3.5 mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan sikap peri kemanusiaan demi kesejahteraan global. Dan akhir sekali 6.3.6 awak perlu mengamalkan sikap peri kemanusiaan dalam kehidupan harian demi kesejahteraan global. Persoalan di sini, adakah sikap berperi kemanusiaan menyumbang ke arah kesejahteraan global? Cikgu nak awak fikirkan, adakah sikap berperi kemanusiaan ini dapat menyumbang ke arah kesejahteraan global? Kalau tengok gambar ni kan, gambar kita berperi kemanusiaan kepada haiwan, sesama manusia, adakah dia dapat memberi kesejahteraan kepada global? Berikut adalah cadangan nilai. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, nilai kasih sayang. Seterusnya, nilai kerjasama, nilai kesederhanaan dan nilai baik hati. Okey, baiklah. Kita akan masuk ke konsep ni iaitu kita kena tahu dulu apakah dimaksudkan dengan kesejahteraan global. Okey, maksud kesejahteraan global ni ialah suasana yang aman dan makmur. Okey, dari segi apa? Dari segi keselamatan, dari segi awak boleh dapat makanan, awak boleh dapat kesihatan, awak boleh jaga alam sekitar dengan baik, okey, dan kelestarian global. Jadi, amalan yang berperi kemanusiaan dalam kehidupan ni dapat membentuk suasana yang harmoni dan tenteram. Jadi, kita kena ada nilai-nilai berperi kemanusiaan. Okey, untuk dapat hidup dengan lebih harmoni dan tenteram. Okey, kita masuk ciri berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang pertama iaitu menghargai nyawa. Okey, kita sebagai manusia perlu menghargai nyawa setiap kehidupan di muka bumi ini. Okey, nyawa binatang kan, kita kena hargai nyawa binatang, nyawa tumbuh-tumbuhan kan, alam sekitar. Jadi kita perlu jaga, kita perlu hargai setiap nyawa yang ada di muka bumi ini. Yang mana agama kita juga berpesan kan supaya kita ni menghargai nyawa kita. Jangan kita ambil jalan yang singkat. Kalau kita ada masalah ke apa ke terus nak bunuh diri. Tak boleh macam tu. Kita ada jalan sebenarnya. Kita ada jalan macam mana nak selesaikan satu masalah tu. Kita boleh rujuk kaunselor kan. Boleh berbincang. Kalau dengan keluarga boleh bincang dengan keluarga. Semua masalah boleh diatasi dengan cara yang betul. Okey. Jadi kalau masyarakat global dia sangat beri perhatian tentang kes-kes bunuh diri, terutamanya individu yang mengalami tekanan perasaan dan emosi. Okey, masyarakat global juga diambil berat tentang perkara-perkara yang boleh menggugat dan membahayakan nyawa manusia. Contohnya macam apa? Macam penyalahgunaan data. Jadi semua masyarakat global ni dia ambil berat tentang ni. Tentang yang mana yang perkara-perkara yang boleh membahayakan nyawa manusia. Okey, ciri yang kedua iaitu kita perlu menyayangi sesama
makhluk. Kita perlu tunjuklah perasaan kasih sayang kita yang sangat mendalam kepada makhluk ciptaan Tuhan. Sebab tanda kita bersyukur kan, kita dah ada nyawa, kita perlulah sayang sesama makhluk yang ada di muka bumi ni. Apa makhluk? Pertama haiwan, manusia lah kan. Kita mesti sayang manusia kan. Kemudian kita kena sayang haiwan. Walau kita bela binatang, tapi kita tak beri dia makan. Tak boleh lah macam tu. Kita kena ada beri misalnya bagi makan, cukup belayan kan. Ataupun kucing-kucing jalanan tu kita jumpa, jangan sepak-sepak pula. Okay. Kemudian tumbuh-tumbuhan, okay? Kita tak musnahkan tumbuh-tumbuhan sesuka hati. Okay? Macam manusia tadi, tak lakukan penderaan. Sebagai bapa, jangan lakukan penderaan kepada kanak-kanak. Begitu juga haiwan. Kita pun kadang-kadang ada makhluk ni dia tak sayang pada makhluk yang lain. Dia boleh pula aniaya manusia, aniaya haiwan tersebut. Tak boleh lah. Okay? Itu bukan ciri berkeberi manusia. Yang mana orang yang berperi kemanusiaan tu, dia perlu menyayangi sesama makhluk. Okay, ciri berperi kemanusiaan yang seterusnya ialah kita perlu menghargai dan menghormati hak manusia. Kita tadi dah ada hargai nyawa, kita sayang kan. Menghargai, kita perlu hormati. Okay, kita perlu melindungi hak-hak asasi manusia seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu. Apa dia yang terkandung dalam piagam tu? Yang pertama iaitu kita boleh ada hak untuk berfikir dan mengeluarkan pendapat. Kemudian kita ada hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk hidup, hak untuk menganut aliran kepercayaan atau agama, hak untuk kemerdekaan hidup. Inilah antara yang terkandung dalam piagam PBB. Jadi menghormati hak manusia yang tak boleh dipisahkan, okey, dan juga kebebasan yang layak diterima oleh setiap manusia. Jadi kita perlu menghormatilah hak manusia tersebut. Ciri berperi kemanusiaan yang seterusnya ialah kita ada empati dan simpati kepada masyarakat global. Empati ni maksud dia individu tu dia mampu menyelami dan memahami perasaan orang lain serta berkongsi perasaan yang sama. Jadi contohnya kalau bila dia tengok sesuatu, contohnya ada penderaan ke kan, ada tengok pelarian ke kan, ada peperangan ke kan. Jadi dia ada rasa, dia rasa sedih kan, dia rasa marah kepada mereka yang melakukan keganasan. Jadi itu masuk empati. Jadi bila ada empati tu dia akan ada perasaan simpati. Okey, perasaan simpati tu pula dia akan melahirkan perasaan prihatin dan belas kasihan terhadap kesusahan yang orang lain alami. Itu maksud dia. Okey, maksud empati. Empati tadi dia menyelami, dia rasa. Bila dia ada rasa, dia jadi simpati. Bila simpati, dia ada prihatin. Bila dia jadi ada keprihatinan tu, mungkin dia nak menghulurkan bantuan, dia nak beri derma ke kan, dia nak jadi sukarelawan ke. Itu dia. Itu maksud empati dan simpati kepada masyarakat global. Ciri seterusnya, ciri berperi kemanusiaan demi kesihatan global yang seterusnya ialah mencintai keamanan dunia. Okey, maknanya kita ni tak suka kepada peperangan. Kita tak sokong pun mana-mana pihak yang menggunakan keganasan. Okey, untuk nak selesaikan satu masalah, nak selesaikan satu konflik, dia guna secara kekerasan, guna peperangan. Jadi kita tak sokong. Okey, sebab apa? Sebab kita mencintai keamanan, sebab kita menghargai nyawa. Kan? Kita tak berminat kepada peperangan. Okey. Jadi sebenarnya segala masalah boleh diatasi kalau kita mengadakan perundingan dan pendamaian. Sebenarnya boleh, tak ada masalah pun kita buat perundingan kan. Jadi masyarakat global akan berusaha untuk memerangi isu-isu keganasan yang berlaku di dunia ni, yang mana boleh menggugat keamanan global. Jadi kita kena tanam dalam diri kita ni, kita mencintai keamanan dunia. Katakan tidak kepada peperangan ataupun keganasan. Ciri berperi kemanusiaan yang terakhir ialah kita
kita melestarikan keseimbangan ekosistem. Maksudnya kita mengekalkan keseimbangan ekosistem tu. Pertama apa? Kita boleh mengurangkan aktiviti pembalakan. Pembalakan haram khususnya. Ataupun pelombongan yang mana yang boleh menjejaskan ekosistem. Kita korek-korek kan pelombongan tu kan. Kemudian ataupun nelayan-nelayan, kalau dia nak tangkap ikan, dia tak janganlah tangkap menggunakan bom ke, ataupun racun ke, ataupun kejutan elektrik ke yang mana boleh menjejaskan ekosistem sungai tersebut. Kalau pula kita terlibat dalam bidang pertanian ataupun aktiviti pertanian, kita boleh mengelakkan penggunaan baja kimia ataupun racun serangga secara berlebihan. Kerana penggunaan racun serangga dan baja kimia ni boleh menyebabkan pencemaran air di sekitar kawasan pertanian tersebut. Kerana ini boleh menjejaskan ekosistem. Jadi kita sama-samalah menghargai, melestarikan keseimbangan ekosistem. Baiklah, ini istilah penting tadi. Cikgu ulang balik apa maksud empati. Empati ni ialah daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain. Ekosistem ni apa? Ekosistem ni ialah sistem lingkungan hidup semula jadi yang terbentuk hasil daripada tindakan yang saling berhubung antara benda hidup dengan persekitarannya. Dia punya circle tu, ekosistem tu. Kemudian simpati itu, kita ada perasaan belas kasihan, kita ada timbang rasa dan sebagainya terhadap seorang. Contohnya bila ditimpa kesusahan atau bencana. Jadi maksudnya ni kita ada perasaan prihatin. Empati tu menyelami, bila simpati tu kita ada belas kasihan semua, maknanya kita ada perasaan prihatin. Itu dia. Ini istilah-istilah penting tadi lah yang awak perlu ingat, awak perlu faham. Baiklah, kita akan masuk tajuk yang seterusnya, iaitu contoh perlakuan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang pertama tengok situ, yang ni cikgu dah ringkaskan. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 91 yang mana dia beri contoh lebih detail lah, contoh perlakuan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Jadi yang pertama iaitu awak melindungi hak asasi manusia. Mana awak memberi bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Contohnya mereka tu terlibat dengan bencana alam seperti banjir, kehilangan tempat tinggal, kemarau, tsunami ataupun tanah runtuh. Awak boleh beri bantuan dari segi bentuk kewangan ke, keperluan asas ke, ataupun sokongan moral. Boleh beri motivasi kepada mereka yang terlibat dengan bencana alam ni. Seterusnya, awak boleh juga beri bantuan dari segi keperluan asas ataupun perubatan. Awak boleh menghulurkan bantuan makanan dan minuman kepada rakyat negara yang mengalami masalah kekurangan sumber dan bekalan makanan serta minuman. Contohnya kalau sebuah negara tersebut terlibat dengan peperangan, bila awak tengok kan bangunan rusak semua kan, infrastruktur rusak. Jadi mereka susah nak dapat bekalan makanan ataupun mendapat minuman bekalan air, minuman yang bersih. Jadi kita boleh menghulurkan makanan dan minuman kepada mereka yang memerlukan bantuan. Seterusnya kita juga boleh hantar pasukan perubatan ke negara yang terlibat dengan bencana alam. Jadi kita boleh hantar pasukan tersebut untuk merawat mangsa-mangsa yang tercedera. Yang terlibat, yang mengalami kecederaan kerana peperangan tersebut. Seterusnya kita boleh memberi bantuan dalam bentuk ubat-ubatan untuk merawat mereka yang menjadi mangsa peperangan ataupun mangsa bencana alam. Seterusnya kita juga menentang kepada pemerdagangan manusia. Apa maksudnya ialah kita tak suka, kita akan menolak segala bentuk pemerdagangan manusia yang mana seperti eksploitasi seks ke, buruh yang terikat ke, pemindahan organ ke, pemerdagangan bayi ke, kita sangat menentang kepada isu-isu yang melibatkan pemerdagangan manusia. Jadi kita melarang perbuatan sedikit tersebut yang mana memindahkan manusia secara haram dari sebuah negara ke negara lain demi keuntungan, demi periuk nasi masing-masing, tapi dengan cara yang tidak betul, dengan cara yang haram. Jadi kita menentang
perdagangan manusia. Dan seterusnya, dalam melindungi hak asasi manusia ni, kita perlu menyantuni setiap individu sebagai manusia. Mana kita perlu melayan manusia tu dengan jiwa yang penuh mufakat, yang mana kita boleh bertoleransi dengan cara yang bagus, kan, dan dengan cara yang lebih baik, kan. Dan kita perlu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita menyedari bahawa setiap manusia ni dia ada hak untuk disantuni, untuk dilayan secara baik, walaupun kita ada fahaman dan pegangan yang berbeza. Baiklah, kita terus contoh yang kedua, iaitu sikap kepedulian dan keperhatian. Tengok buku Teknologi 91 yang mana disenaraikan situ apa? Mewujudkan kumpulan sokongan kemanusiaan. Kita boleh menubuhkan badan bukan kerajaan NGO yang khusus dalam bidang bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan ni kita nak beri kepada golongan yang memerlukan. Sebab apa? Untuk apa? Untuk kita menyelamatkan nyawa manusia di samping dapat mengurangkan penderitaan yang ditanggung oleh mereka. Yang kedua, kita boleh membantu bangsa bencana dan pihak yang memerlukan. Kita boleh meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa peperangan ataupun mangsa bencana alam dengan apa? Dengan mewujudkan tabung ataupun dana untuk mengutip derma. Dana tersebut kita boleh beri kepada mereka yang terlibat dengan bencana ataupun peperangan, kerana mereka telah kehilangan tempat tinggal, telah kehilangan pekerjaan. Jadi mereka sangat memerlukan sumber kewangan untuk meneruskan kelangsungan hidup di situ. Jadi di samping itu juga kita boleh menyertai misi keamanan dan kemanusiaan. Misi keamanan ini disertai untuk apa? Untuk mengawasi kejahatan senjata ke, untuk memulihkan konflik politik ke. Di samping kita boleh memantau persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kita juga boleh menganggotai pasukan penyelamat dan pencari. Contohnya kita boleh sertai untuk mencari mangsa yang hilang ataupun terperangkap dalam runtuhan bangunan seperti gempa bumi, kan. Sampai itu kita juga boleh menjadi ahli sukarelawan dalam misi kemanusiaan, yang mana untuk membantu negara-negara yang memerlukan bantuan, khususnya macam peperangan. Dan akhir sekali, kita boleh memberikan sokongan psikologi dan moral. Kita boleh hantar pakar psikologi ni untuk beri motivasi kepada mangsa-mangsa peperangan, yang mana mereka ni selalunya akan mengalami masalah perubahan emosi kerana mereka trauma dengan apa yang telah berlaku, dengan musibah yang telah berlaku, khususnya kanak-kanak, kan. Kesian kanak-kanak yang trauma ni. Jadi mereka sangat memerlukan sokongan moral di samping sokongan psikologi. Jadi sokongan moral ni dapat meningkatkan semangat mangsa tersebut, untuk pulihkan balik, untuk dia teruskan kehidupan dia dengan lebih tabah. Baik, contoh yang ketiga ialah mencintai alam sekitar pada peringkat global. Kita rujuk balik, kita ingat balik bahawa tajuk ini tentang global, dunia. Jadi kita perlu menyokong dasar dan kempen alam sekitar pada peringkat global. Contohnya tabung alam sedunia ataupun juga dikenali sebagai World Wide Fund for Nature, WWF. Mereka telah menganjurkan kempen Earth Hour, yang mana pada hujung bulan Mac, pada hari Sabtu, hujung bulan Mac tu akan diadakan Earth Hour, yang mana tujuannya nak menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Jadi kita perlu beri sokongan kepada dasar dan kempen yang telah diadakan untuk apa? Untuk membantu menjaga dan melestarikan alam sekitar pada peringkat dunia. Kita kena bagi semua satu dunia akan buat perkara yang sama. Baik, yang kedua, kita menentang penggunaan senjata nuklear dan kimia. Jadi kita menyedari bahawa penggunaan senjata nuklear ni boleh memberi kesan yang negatif kepada manusia dan alam sekitar. Jadi kenapa? Kerana senjata nuklear ni boleh meningkatkan atau menurunkan suhu bumi secara melampau, di samping boleh berlaku kerosakan yang serius pada bentuk muka bumi, dan pembebasan zarah-zarah radioaktif ni boleh memusnahkan benda hidup. Jadi kita perlu menentang penggunaan senjata
nuklear dan bahan kimia. Okey, bila kita tengok kan penggunaan senjata nuklear ni boleh menyebabkan kesihatan manusia ni terjejas, yang mana akan menyebabkan penyakit kanser daripada kesan sinaran radioaktif tersebut. Dan ini boleh mengancam apa? Mengancam nyawa manusia. Okey. Jadi kita bersama-samalah kita menentang penggunaan senjata kimia yang berbahaya, yang mana tujuannya salah. Tujuannya adalah untuk pembunuhan. Kita perlu menentang. Baik, yang ketiga, kita perlu apa? Menghalang pemburuan haram dan pemerdagangan haiwan. Tadi manusia kita bantah. Sama juga haiwan, kita perlu sayang makhluk kan? Tadi kan ciri-ciri kemanusiaan tu, kita perlu sayang makhluk. Jadi sama-samalah kita menghalang pemburuan haram dan pemerdagangan haiwan. Jadi kita tak akan benarkan sebarang bentuk kegiatan pemburuan hidupan liar yang dijalankan di kawasan hutan secara haram. Kita juga tak menyokong, kita juga melarang kegiatan pemerdagangan haiwan yang telah dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita kena sedar bahawa pemerdagangan haiwan ni akan mengancam hidupan liar tersebut. Boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan kepupusan fauna. Contohnya ada walaupun permintaan terhadap kulit harimau tu sangat tinggi, tapi kita perlu halang, kita jangan sokong kerana ia boleh mengancam populasi dia. Kepupusan akan berlaku. Jadi sama-samalah kita memelihara menghalang pemburuan haram dan pemerdagangan haiwan. Dan akhir sekali kita perlu apa? Kita perlu memelihara dan memelihara alam sekitar dengan cara berjimat cermat, dengan cara berhati-hati kalau kita nak guna sumber air ataupun tanah kan. Air jangan buang bokak membazir macam tu je kan. Pokok kita tebang-tebang, menera jumpa-jumpa je, gali-gali terus. Tak boleh lah macam tu. Kita perlu ada sikap berjimat cermat, berfikir, berhati-hati. Kita juga perlu mencari sumber alternatif untuk menggantikan sumber yang berkurangan ni. Di samping itu juga kita boleh menjalankan aktiviti penghutanan semula. Bila kita dah lakukan penebangan, pembalakan tu, kita perlu tanam semula, menanam balik spesies pokok yang telah kita potong tadi. Baiklah, kita juga perlu memelihara kawasan tadahan air hujan untuk pastikan proses sumber air kita tu secara cekap. Baiklah, akhir sekali contoh pelakuan berperikemanusiaan demi kesejahteraan global ialah kita mencintai keamanan global. Mana kita menyokong dasar dan kempen keamanan sejagat oleh pertubuhan antarabangsa. Apa dikata kat situ? Kata kita perlu apa? Kita perlu menyokonglah segala matlamat pertubuhan antarabangsa seperti pergerakan negara-negara berkecuali, iaitu 6 kan? Yang mana mahu mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok barat ataupun blok komunis. Jadi kita jadi sebagai negara-negara berkecuali. Kemudian kita juga perlu menyokong usaha pertubuhan antarabangsa yang melaksanakan pelbagai dasar dan mengadakan pelbagai kempen untuk apa? Untuk keamanan dunia, untuk menyelesaikan konflik politik antarabangsa dan isu-isu keganasan. Jadi kita perlu menyokong usaha pertubuhan antarabangsa tersebut. Yang kedua, kita boleh tengok kat situ apa dia? Kita boleh berpendirian teguh dalam mempertahankan isu keagamaan. Macam isu baru-baru ni kan. Yang mana kita ada prinsip kita. Malaysia perlu berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dalam usaha memelihara keamanan dunia. Jangan sokong kepada bentuk keganasan, contohnya macam peperangan kan. Jadi pertubuhan antarabangsa seperti Commonwealth perlu memegang teguh prinsip-prinsip yang dipersetujui melalui Deklarasi Harare 1991 untuk memastikan keamanan dunia tercapai. Dan yang seterusnya, menentang diskriminasi berasaskan gender, warna kulit dan bangsa.
Kita tak bolehlah nak menyokong. Okey, kita kena pastikan bahawa layanan yang adil dan saksama diberikan kepada semua bangsa, jantina, agama. Okey, kita jangan sokong kepada mereka yang suka mengamalkan diskriminasi. Jadi kita menentang kepada sikap-sikap yang suka pilih kasih. Okey, sama ada pilih kasih terhadap lelaki ke perempuan, kan, diskriminasi terhadap lelaki dan perempuan. Jadi kita perlu memberikan perlindungan dan mengiktiraf kaum wanita sebagai individu yang boleh menyumbang kepada pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Jadi Malaysia menentang dasar apartheid. Ini contoh yang mana kita menentang dasar apartheid yang mana kerana Afrika Selatan membezakan penduduknya mengikut warna kulit. Orang putih mendapat banyak keistimewaan, manakala orang kulit hitam tak ada hak politik dan kemasyarakatan. Jadi kita kena ingat bahawa semua orang, semua individu berhak mendapat layanan yang baik dan menikmati hak yang layak diterima tanpa mengira bangsa, agama ataupun warna kulit dia. Jadi awak boleh tengoklah, awak boleh cari dalam internet, Google apa dia dasar apartheid tu. Boleh Google. Baik, yang seterusnya, akhir sekali kita perlu saling menyayangi antara satu sama lain. Kita boleh melibatkan diri dengan aktiviti sukarelawan untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik ni. Kita boleh beri bantuan serta sokongan. Bantuan dari segi keperluan asas ke, keperluan harian ke, perubatan ke, untuk meringankan beban mereka. Okey, untuk meringankan beban mereka, dan mereka akan dapat rasa bahawa seluruh dunia menyayangi mereka. Okey, seluruh dunia mengambil berat terhadap mereka. Baik, kita tengok ya. Tajuk seterusnya ialah kebaikan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Banyak kebaikan bila kita buat baik. Sebab berperi kemanusiaan ni adalah satu perkara yang baik. Jadi banyak nampak cikgu senarikan kat sini ada banyak, kan. Jadi yang pertama kita tengok boleh membantu golongan kurang bernasib baik. Jadi kita dapat bantu mereka yang susah ni, mereka yang tak mampu ni, untuk teruskan kehidupan mereka. Kita boleh beri makanan ke, kan, ataupun segala-gala yang kekurangan yang mereka hadapi ni kita boleh bantu. Okey, mungkin kita bantu siapa, kita bantu golongan-golongan yang terlibat dengan peperangan ke, okey, yang mana golongan yang mungkin menghadapi bencana alam ke, kan, faktor ekonomi ke, faktor iklim ke, yang boleh menyebabkan mereka kebuluran. Jadi kita boleh beri bantuan. Yang seterusnya kita dapat apa? Menjalinkan hubungan yang baik dalam masyarakat global. Jadi kita lah, ramai-ramai bersama-sama seluruh dunia bekerjasama untuk menyelesaikan isu-isu kemanusiaan dengan menyediakan pelan tindakan bantuan kemanusiaan. Kita boleh sediakan bersama-sama. Okey. Jadi kita boleh lakukan kerjasama, kita boleh berbincang cara macam mana nak mengatasi golongan-golongan yang tak bernasib baik ni. Jadi secara tak langsung hubungan kita antara masyarakat global ni menjadi lebih erat. Kita ada hubungan yang sangat baik untuk menyelesaikan sesuatu masalah, masalah kemanusiaan. Kan, jadi kita dapat ada hubungan. Seterusnya kita dapat apa? Kita boleh menghayati dan mengamalkan nilai universal. Kita boleh mengamalkan nilai apa kat sini tadi? Nilai kepercayaan kepada Tuhan. Kita ada nilai kasih sayang. Bila kita ada empati, ada simpati, kan? Ada kasih sayang. Tadi kita jalinkan hubungan tu, maknanya kita ada nilai kerjasama. Okey? Jadi nilai-nilai yang baik-baik, baik hati ni boleh menunjukkan sikap yang bahawa kita ni ada sikap berperi kemanusiaan. Untuk apa? Untuk kesejahteraan sejagat, kesejahteraan semua makhluk yang ada dalam dunia ni. Jadi kita telah menghayati nilai universal dengan menunjukkan perlakuan berperi kemanusiaan. Yang seterusnya apa? Boleh mengeratkan hubungan antara negara. Jadi masyarakat global ni bila dia dah bekerjasama untuk mengatasi isu kemanusiaan, contohnya kebuluran ke, pelarian ke, kan, buruh kanak-kanak ke, jadi mereka akan bekerjasama. Semua negara terlibat, berusaha
yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu isu kemanusiaan. Jadi secara tak langsung kita akan ada hubungan yang sangat erat. Bila kita saling menghubungi, kita akan ada hubungan yang sangat erat. Jadi mudah. Mudah untuk kita selesaikan sesuatu isu kemanusiaan. Bila kita bersama dengan baik, hubungan yang erat ni dapat menyelesaikan satu isu kemanusiaan itu dengan lebih baik. Baik, yang seterusnya apa? Boleh menjamin keselamatan dan keharmonian global. Maksudnya masyarakat global ni dia akan menentang segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh setengah pihak. Contohnya sehingga boleh menyebabkan berlakunya masalah pelarian. Jadi masyarakat global ni dia tak akan menyokong apa-apa pun. Contohnya apa-apa yang bentuk kepada peperangan sebagai cara nak menyelesaikan satu konflik. Bukan, dia akan menentang. Dia tak akan terima mana-mana mereka nak selesaikan satu masalah tu dengan bentuk peperangan. Jadi kita ni lebih suka kepada bentuk perbincangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Yang seterusnya boleh mewujudkan sifat kebersamaan yang bersesuaian dalam masyarakat global. Apa maksud di situ? Maksudnya kita ada sikap kebersamaan yang mana sebagai landasan usaha kita untuk menyertai pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan sikap berberi kemanusiaan. Jadi kita ada rasa kebersamaan tu nak buat sama-sama, nak menentang apa-apa yang bentuk bukan berberi kemanusiaan. Jadi kita lebih kepada untuk melakukan kebaikan. Walaupun kita ni ada perbezaan dari segi agama, ke budaya, ke bahasa, ke politik, ke apa, ke dalam masyarakat dunia global kan, mesti ada perbezaan, tapi kita boleh wujudkan kebersamaan tu. Kita boleh wujudkan. Dan akhir sekali boleh menyemarakkan elemen kemanusiaan sejagat. Mana kita boleh tunjukkan sikap-sikap tolong-menolong, sikap-sikap prihatin, mengasihani, sikap-sikap bertimbang rasa ni. Jadi kita dapat melahirkan individu yang mana yang boleh mengamalkan ciri-ciri berberi kemanusiaan untuk kesejahteraan global dalam kehidupan harian. Inilah kebaikannya. Banyak sangat kebaikannya. Jadi semua orang kena ingatlah kalau soalan tu tanya tentang kebaikan berberi kemanusiaan ni, macam mana awak boleh senaraikan di bawah ni. Baik. Yang terakhir ialah kesan pengabaian sikap berberi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Maksudnya implikasi. Apa akan berlaku kalau kita tak ada berberi kemanusiaan? Pertama, golongan kurang yang bernasib baik ini akan terus terabailah. Golongan tersebut akan terus terpinggir, akan terus dipinggirkan tanpa bantuan yang sewajarnya. Jadi mangsa yang menghadapi bencana alam ke peperangan ke tak akan dapat bantuan. Mereka terpaksa teruskan kehidupan mereka sendiri. Mereka akan jadi lebih susah, lebih tersiksa, dengan menanggung beban yang sangat berat. Kemudian akan wujudlah jurang perbezaan antara individu. Bila awak tengok sini, golongan yang kaya, yang bernasib baik ni, yang mampu ni tak ada masalah nak teruskan kehidupan mereka. Dah ada duit kan, tak hilang pun. Tapi golongan yang kurang bernasib baik, yang miskin, yang tak berkemampuan ni, terpaksa lah nak teruskan kehidupan mereka. Nak baiki balik, nak mulakan balik benda-benda yang dah rosak tu, dia perlukan masa kan. Jadi kesian pada mereka. Akan wujudlah jurang perbezaan antara individu ni, akan jadi semakin besar. Dan kesan yang kedua, tengok manusia akan hilang pertimbangan. Maksudnya mereka akan jadi lebih kejam dan lebih zalim. Mereka tak kisah pun. Mereka nak selesaikan suatu masalah tu, mereka pilih peperangan sebagai caranya. Jadi mereka tak pedulilah apa akan timbul kesan negatif akan timbul, nak hilang nyawa ke, nak hilang tempat tinggal ke, manusia mati ke, haiwan mati ke, haiwan besar ke, mereka tak kisah. Hati mereka dah jadi kejam. Jadi kita tak naklah manusia akan wujud manusia yang hilang pertimbangan ni. Kemudian akan hilang kepercayaan sesama manusia pula.
Jadi golongan yang kurang bernasib baik ini akan hilang kepercayaan kepada orang lain. Yang mana yang boleh bantu mereka ni mereka tak percaya dah. Konon-konon nak bantu tapi tak bantu. Okey. Kemudian golongan bernasib baik ni akan bagi alasan lah, nak elakkan diri daripada beri bantuan. Jadi kesianlah kepada mangsa-mangsa peperangan, mangsa-mangsa banjir ke mangsa-mangsa bencana alam ni. Bila akan wujud manusia yang hilang pertimbangan. Okey, kesan pengambaran yang seterusnya ialah hilang perasaan kasih sayang sesama manusia. Yang mana awak tengok situ individu akan mengabaikan hubungan sosial. Individu tersebut dia tak kisah dengan masyarakat dia, dengan jiran-jiran dia, dengan masyarakat global khususnya, dia tak kisah pun. Dia lebih suka duduk bersendirian, duduk kat rumah dia main handphone 24 jam. Kan? Dia tak nak melibatkan diri dengan apa-apa aktiviti yang melibatkan masyarakat, pergaulan dengan masyarakat, dia tak nak. Dia tak nak menyertai aktiviti kemanusiaan langsung, tak nak. Jadi sebab apa? Sebabnya hilang. Dia tak ada perasaan sayang sesama manusia. Selain itu juga akan mewujudkan individu yang bersikap individualistik dan materialistik. Apa maksud dia? Iaitu individu tu hanya mengutamakan kepentingan diri dia. Okey? Dia tak kisah pun orang lain. Dia penting diri dia, dia periuk nasi dia sahaja. Dan individu tersebut materialistik. Maknanya kalau dia nak tolong orang tu, dia fikir banyak kali lah. Nak tolong orang susah ke, dia fikir banyak kali. Sebab apa? Dia rasa kalau dia berbantuan tu dah buang masa dia, buang tenaga dia, buang duit dia. Sebab apa? Sebabnya hilang perasaan kasih sayang sama manusia. Jadi perkara ini perlu diatasi. Seterusnya awak tengok kesan yang terakhir ialah kelestarian alam akan terancam. Akan berlaku kepupusan flora dan fauna. Bila kita tak ada rasa rasa berperi kemanusiaan ni. Okey, tumbuh-tumbuhan dan haiwan ni akan mengalami kepupusan. Bila kita tak ada usaha nak pelihara dan pemeliharaan flora dan fauna. Kepupusan tumbuhan dan haiwan ni akan menyebabkan generasi akan datang tak mampu lagi dah. Tak boleh nak tengok kewujudannya. Okey, tak boleh nak tengok gajah, tak boleh nak tengok harimau lagi dah. Tak boleh nak tengok beruang kan, tak ada lah. Jadi kemudian akan berlaku perubahan suhu dunia yang tak menentu. Jadi perubahan suhu dunia ni boleh menyebabkan apa? Pemanasan global secara berterusan. Bila peningkatan suhu bumi ni meningkat, okey, akan memberikan kesan yang ketara di bahagian kutub utara dan kutub selatan. Okey, pemanasan global ni disebabkan apa? Contohnya bahan klorofluorokarbon. Okey, yang mana kita guna CFC secara meluas dalam sektor industri, okey, dalam aktiviti pembakaran secara terbuka, peningkatan motor banyak ni akan menyebabkan pemanasan global. Okey, dan pemanasan global menyebabkan perubahan suhu dunia. Okey, bila kita tidak ada peri kemanusiaan terhadap alam sekitar. Jadi kita sewajarnya menghayati dan mengamalkan sikap berperi kemanusiaan dalam kehidupan kita. Okey, jadi oleh yang demikian setiap masyarakat, anggota masyarakat global ni perlu bersikap baik hati, saling menyayangi antara satu sama lain demi kesejahteraan global. Okey, baiklah. Sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan. Jangan lupa like dan share serta subscribe channel cikgu, Cikgu Azizah Abdul Manan. Terima kasih.